Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari seluruh tanah air ataupun yang datang dari Indonesia, daripada Naratiwat, daripada Thailand, Brunei, dan semalam pun dari Singapura pun ada. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana istiqamah dengan kuliah tasawuf kita. Dan saya ucapkan terima kasih rakan-rakan ya yang menunggu sejak jam 3 petang tadi. Bahkan ada yang mesej saya tu tak ada kelas ke pukul 11 pagi hari ni. Mungkin kerana kesibukan masing-masing, lupa nak tengok maklumat terkini tentang jadual ceramah kita. Apa pun kita berdoa selamat berkat hendaknya. Dan suka saya menyatakan kepada hadirin hadirat sekalian, insya-Allah kelas Mutiara Tasawuf kita akan kita istiqamahkan jam 3 petang setiap hari. Ini adalah kerana setiap pagi kami akan menguruskan beberapa siri penulisan. Maka setelah difikirkan ada baiknya kita tetapkan satu masa pukul 3 petang Mutiara Tasawuf. Mana mulai hari ini insya-Allah ya. Mulai hari ini insya-Allah ya. Jam 3 petang kita belajar Mutiara Tasawuf. Dan malam seperti biasa 9 suku atau 9.30 tu, dalam ruang lingkup itulah, masa itulah kita akan belajarnya sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya juga nak ucap terima kasih tu ramai rakan-rakan yang sudi menginfakkan, mewakafkan mikrofon untuk saya. Katanya tu kesian duk pegang mic ni lama sangat. Ada yang tertanya-tanya, saya dah kirim pada Datuk seminggu 2 dah, kenapa masih belum guna? Sebenarnya saya dah cuba test beberapa mikrofon yang saudara-saudari hantar. Terima kasih. Cuma mungkin sayakah yang silap setting ke, atau saya yang kurang tahu butang itu butang ini ke, menyebabkan bila saya guna, respon daripada kawan-kawan katanya suara tak sejelas dengan mikrofon ini. Suara tak sejelas dengan mikrofon yang saya pegang ini. Maka untuk memberi keselesaan kepada sahabat-sahabat sekalian, nak pastikan keselesaan sahabat-sahabat sekalian dalam belajar petang ni, maka biarlah saya pegang begini, sejam kah, 2 jam kah, tak apa. Asal sahabat-sahabat dapat dengar dengan selesa, dapat buat catatan tanpa terganggu. Dan hari ini pun dah sampai satu lagi klip mikrofon daripada saudara sahabat saya daripada Kuala Berang. Terima kasih sahabat saya Syekh Hamidi. Begitu juga saudara Khalifah daripada geng Majlis Ilmu Putrajaya yang datang ke rumah hantar mikrofon. Dan begitu juga Abang Zul Azmi Harun pun sanggup keluar beli dalam musim lockdown ni, keluar untuk cari mikrofon. Semuanya untuk memudahkan dan mengambil manfaat majlis ilmu untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita ini. Dan lebih-lebih lagi saya sendiri yang mengajar, tentulah kena ambil iktibar yang terlebih lagi daripada orang lain. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita nak sambung Mutiara Tasawuf Ibnu Atha'illah kita, yang mana semalam kita dah pun bincang tajuknya redha. Tajuk redha, kita dah sebut definisi. Redha ni lapangnya hati ketika menerima kepahitan ketentuan Tuhan. Mana lapangnya hati, terima apa saja Tuhan tentukan dalam fasa kehidupan kita. Itu maksud redha yang telah kita belajar semalam. Hari ini sahabat-sahabat sekalian,
di bawah pokok bunga tanjung ini. Pokok bunga tanjung kita ini. Dan juga di bawah pokok nyo kelapa di sana, sebelah tempat yang lama tu. Kita akan baca tajuk baru Cikgu Din, iaitulah sabar. Itulah tajuk sabar, ya. Boleh buka muka surat ini, sabar. Tajuknya, ya. Tajuk baru, tajuk sabar. Baik. Saya bacakan, sahabat-sahabat sekalian. Allah memulakan dengan satu nas Al-Quran. Makna seruan untuk kita ni bersabar. Sebagai hamba-Nya, Allah suruh sabar. Kat mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi di kalangan rasul-rasul itu. Nabi-nabi ni ramai. Kata sebahagian ulama sehingga 124,000 orang. 124,000 orang. Dan ada di kalangan mereka ini pula menjadi rasul. Di kalangan rasul tu pula dipilih, diangkat darjat menjadi rasul ulul azmi. Mana yang diberi cubaan, ujian oleh Tuhan lebih besar, lebih berat. Maka Al-Quran kata, ayat tentang sabar yang kita nak belajar ini ialah fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi itu, wahai Muhammad. Wala tasta'jil lahum, jangan engkau minta segera turun azab pada mereka. Orang kafir ni nak bunuh Nabi, seksa orang Islam, sekat dakwahnya Islamiyah, kemudian halau orang Islam sehingga berlakunya hijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah, kita belajar dalam sirah tu, ketika umur Nabi 46 tahun tu. Kedua ke Madinatul Munawwarah tu. Halau, bunuh, seksa orang Islam. Wala tasta'jil lahum, sekalipun begitu, kata Allah, sebagai tanda orang sabar, jangan minta dengan Tuhan turun bala pada mereka cepat-cepat, jangan. Sabar. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Sesungguhnya apabila mereka melihat azab yang dijanjikan, Nabi kata dah, jangan tentang Islam. Masuklah Islam, jadilah Muslim, jadilah orang beriman. Kelak kalau kamu tidak menjadi Muslim ataupun mukmin, kamu akan diazab, akan diseksa kerana tidak menyembah Tuhan yang sebenarnya. Satu-satunya Tuhan, Khalik, pencipta, yang mentadbir sekalian alam, bahkan meliputi segala pengetahuannya Cikgu Din. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak jaga makhluknya Cikgu Din. Bukan kita saja, umat terdahulu. Bukan manusia saja, jin pun ada rezeki Tuhan beri bahagian hidupnya. Syaitan iblis pun Tuhan beri nyawa. Hayawan, ada yang kita tahu, binatang, tengok dalam National Geography tu, macam-macam kita tengok. Yang tak pernah tengok pun, dengan kehendak Allah diberi ilmu, teknologi dan tamadun kepada manusia sehingga kita boleh tengok, dasar laut ada makhluk begini. Atas udara ada makhluknya begini. Dalam tanah, dalam gua, bahkan dalam tilam yang kita tidur hari-hari tu Cikgu Din, katanya ada kuman kot. Katanya ada mikroorganisma kot. Maka dilihat ikut mikroskop, stetoskop pula dah. Mikroskop, tengok, nampak rupanya Cikgu Din dibesarkan 1000 kali ganda. Ya, nampak matanya, nampak bulunya, nampak kakinya. Kaya tak Tuhan?
Kaya tak Tuhan? Kaya. Kalaulah kaki pun sebesar itu dibesar 1000 kali, bagaimana Allah Ta'ala buat perutnya, tempat makannya, diberi nyawa dan juga hayatnya? Kaya, subhanahu wa ta'ala, kaya. Kaya. Jadinya, Allah ni maha kaya. Orang kafir pun Allah beri makan minum, sekalipun tak percaya pada Allah, sekalipun syirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Bayangkan sahabat sekalian, ya. Maka soal mereka tak terima Islam, salah satu saranan dalam Al-Quran yang diminta Nabi dan kita orang Islam buat apa dia? Wala tasta'jil lahum. Jangan minta cepat turun bala bencana pada mereka. Sebaliknya fasbir, sabar. Sabar. Kita Cikgu Din, ya. Kita kat wanarita saya, ya. Ya, banyak nak kena sabar atas dunia ni. 60 tahun, 70 tahun. Antaranya sabar daripada melakukan penderhakaan kepada Allah. Antaranya juga sabar dalam istiqamah mentaati apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Antaranya sabar sebagaimana disebut oleh ulama, pembahagiannya 3. Kita dah sebut 2 tadi. Sabar dalam nak taat pada Allah. Kedua, sabar dalam istiqamah nak tinggal apa yang Tuhan larang. Ketiga, sabar menerima takdir Tuhan. Sabar menerima takdir Tuhan. Ini dia sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka apabila datangnya hari kiamat, mereka pun melihat azab yang Allah Ta'ala janjikan kerana mereka dulu lawang Nabi, tak masuk Islam, sekat orang mukmin, buat kezaliman, maka kena azab. Di saat mereka tengok azab nanti, kata Allah dalam Al-Quran ni, sebab tu suruh kita sabar. Di saat itu mereka akan mengatakan apa dia? Seakan-akan duduk atas dunia dulu sekejap sangat. Sekarang barulah rasa hidup yang kekal. Dan lebih malang lagi, hidup yang kekal sekarang ni, kita dalam nasib akan diazab dalam neraka berpanjangan, berkekalan. Jadi wahai Muhammad, wahainya orang-orang Islam, cikgu-cikgu yang ada di dalam grup kita yang sedang tengok kuliah tasawuf kita ini, begitu juga pendidik, suami, isteri, ibu, jiran yang kita nak kena muamalah dengan orang ramai. Apa yang disuruh Allah pada kita? Fasbir, sabar. Sabar ni satu sifat yang kalau kita buat ataupun ada pada kita, banyak kejayaan dapat pada kita Cikgu Din di masa-masa yang akan mendatang. Sabar ni besar, ya. Baik. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka ingatlah, Allah tidak akan membinasakan melainkan kepada orang fasik. Orang fasik. Ayat ini daripada suratul Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 35. Ayat 35. Baik. Alhamdulillah, kata pengarang kitab kita inilah. Siapa pengarangnya tu? Saya lah susungnya buku ini. Tetapi Cikgu Din, kita malu nak sebut kita pengarang, kita malu nak sebut kita penulis. Kerana apa yang kita buat sekarang bukan tulis buku, bukan karang buku. Apa yang kita buat sekarang ialah kita susun buku. Ambil pendapat ulama itu, ambil pendapat kitab ini, ambil syarah karya itu, ambilnya riwayat dalam karyanya ini. Itu saja yang kita buat. Kita sedang susun penulisan orang-orang yang lalu. Ini bertepatan dengan apa yang saya sebut ni. Teringat saya kata-kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah alaih. Apa katanya? Katanya Imam Fakhruddin Ar-Razi,
walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Begitu disebutnya. Begitu disebutnya. Begitu disebutnya Cikgu Din. Cikgu Din terjemah sekali. Kawan-kawan kita nak tahu apa maksudnya. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Cikgu Din terjemah sekali. Apa dia Cikgu Din? Wakil pada saya terjemah ya? Boleh, baik. Cikgu Din wakilkan pada saya. Apa katanya? Walam nastafid min bahthina tula umrina. Tidaklah apa-apa pun faedah yang baru. Maknanya faedah yang baru. Ataupun manfaat yang baru orang dapat dengan apa yang kita buat sekarang. Sebab apa yang kita buat sekarang ni siwa an jama'na fihi qila wa qalu, melainkan kita mengumpulkan kata-kata orang terdahulu. Si fulan ini kata begini, imam mazhab itu kata begitu. Riwayat ini menyebut begini, dinukilkan pula pandangan ulama berkata begitu. Makna kita sedang susun saja. Kita susun sahaja ya. Kita susun saja. Terima kasih saudara Muhammad Yasin saya. Begitu juga anti nyonya kita, terima kasih banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik. Ya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan padanya. Di atas kesempatan untuk berkongsi ilmu menerusi kolom mutiara tasawuf kita ini. Kali ini mutiara tasawuf petang ini di bawah pokok bunga Tanjung dan pokoknya ni. Disebut juga begitu Cikgu Din dalam buku kita. Akan membicarakan tajuk sabar, agar menerusinya kita dapat menyelami hakikat sabar lebih-lebih lagi dalam menghadapi ujian di dunia yang singkat ini. Yang singkat ini. Apakah maksud sabar? Sabar bererti tabah dalam menempuh sesuatu musibah atau kesukaran. Cuba dengar tu. Cuba dengar tu adik Ju kita. Cuba dengar tu Nur Maizura Mustafa kita. Apa disebut sekali lagi? Sabar ertinya kamu tabah di dalam menempuh sesuatu musibah atau kesukaran. Itu maksud sabar. Ia merupakan satu sifat terpuji sehingga kan sifat ini dianggap sebagai salah satu maqam yang tinggi di dalam disiplin ilmu tasawuf dalam mencapai ma'rifatullah. Di dalam mendefinisikan ta'rif sabar, ada baiknya kita merenung beberapa pandangan ulama tasawuf terhadap maksud sabar ini. Baik. Apa katanya? Al-Jurjani berkata, Al-Jurjani. Ini satu tokoh tasawuf ya. Kata Al-Jurjani, sabar ialah meninggalkan segala keluh kesah tentang pedihnya cubaan yang menimpa selain daripada Allah. Makna jangan mengadu kepada makhluk, mengadu pada Allah. Kita tinggalkan pengaduan kepada makhluk, kita mengadu pada Allah. Tetapi jangan silap faham pula tu. Nanti mentang kata mengadu pada Allah, kita tak khabar ke mertua kita, cucu sakit. Kita tak khabar ke doktor, anak kita sakit. Sebab apa? Sabar. Jangan sebut ke orang. Jangan cerita pada orang. Ni silap Cikgu Din. Ni salah faham ni. Maksudnya keyakinan, tawakal, tawajuh kita tu dengan Allah. Manusia ni sekadar ikhtiar. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan kita bila dengar sahabat ditimpa musibah, Nabi suruh beri tasliah. Beri khabar gembira. Beri khabar supaya dia naik semangat sikit. Tak apa ji. Sikit aja orang lain teruk lagi sakit jiwa. Haji Pak, tak ada apa ni.
potong jari je baru. Orang lain teruk lagi potong peha terus. Nak menunjukkan apa tu? Cikgu Din ni contoh ya. Nak menunjuk Nabi suruh, Islam suruh kita beri khabar gembira kepada sahabat-sahabat. Maknanya bercakap sama kita, berbincang ikhtiar sama kita, boleh pahala bahkan terpuji, dituntut. Tetapi maksud di sini ialah tinggalkan keyakinan, pergantungan pada manusia, melainkan pada Allah saja. Ini katanya Asy-Syibli, satu tokoh tasawuf, aku hairan. Macam mana manusia terkejar ke sana ke sini untuk mendapat satu hajat, sedangkan ia meninggalkan Tuhan tempat terlaksananya segala hajat. Begitu juga bila sakit. Tak, kita kenapa tidak sembahyangkah 2 rakaat? Ataupun berdoakah kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah isteriku, ya Allah sembuhkanlah anakku, ya Allah sembuhkanlah suamiku, ya Allah sembuhkanlah. Nampak tak Cikgu Din? Kenapa kita ke sana ke sini, orang kata makan itu, makan ini, vitamin sana, vitamin sini. Kenapa tidak kepada Allah, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau. Sekalipun kalau aku tak sebut dalam doa, Engkau sudah terlebih tahu apa ada di dalam hatiku. Wahai Tuhan, jadikanlah aku redha dengan takdir-Mu, dan kurniakanlah aku maqam sabar terhadap ujian darimu. Dan juga ya Allah, berilah aku kebaikan di atas ikhtiar, usaha, berubat kerana Engkau yang suruh. Nampak tu Cikgu Din? Nampak tak tu Cikgu Din? Nampak tu? Betul tu. Ya Mai? Betul Mai ya, pergantungan hanya Allah, betul. Abang Nazri saya pun ada, Prof. Dr. Nazri. Malam ni pakai kopiah sekali tu, insya-Allah bayi. Malam ni kita pakai sokok, pakai piah. Asal tuan-tuan seronok saja terima ilmu, nak suruh saya pakai apa saya pakai. Spek hitam tengah malam pun pakai. Asal tuan-tuan seronok dapat belajar. Cikgu Din ya. Baik. Terima kasih Suzi. Terima kasih Abang Azizi Musa. Walaupun lewat tak apa bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Uruskan gambar penerima pingat. Alhamdulillah. Baik, itu kata Al-Jurjani. Sabar ialah kamu tinggalkan segala keluh kesah tentang pedihnya cobaan Allah kepada kamu, dan jangan kamu mengadu dan bergantung selain daripadanya. Satu. Manakala kata Al-Junaid pula. Al-Junaid pula. Junaid Al-Baghdadi lah ni. Junaid Al-Baghdadi lah ni abang apa ni Abang Makfitanah. Baik, Abang Amiruddin, terima kasih. Kata Junaid Al-Baghdadi, sabar ialah kamu telan kepahitan tanpa bermasam muka, yakni redha. Dapat satu takdir, cobaan, musibah dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak menganiayai hamba-Mu. Engkau tidak menurunkan satu ujian melainkan apa yang boleh dilalui oleh hamba-Mu. Kami beriman kepada firman-Mu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu-satu ujian kepada hamba-Nya melainkan illa wus'aha, yang dia boleh lalui, yang dia boleh tanggung. Ya. Baik. Itu kata Junai. Kita kata Junai. Kak Noria Hasan. Ya, kitab ni sudah pun habis Kak Noria. Kita akan ulang cetak dalam bulan Ramadan, jika diizinkan Tuhan, mudah-mudahan ya. Nanti saya maklum pada jemaah kita, kitab sudah dicetak, kita buat pengepusan insya-Allah. Baik. Itu kata Al-Junai. Ibrahim Al-Khawwas pula berkata, yang dimaksudkan dengan sabar ialah tetaplah kamu istiqamah dengan hukum-hukum yang digariskan oleh agama. Al-Quran, Al-Hadis mengajar kita sekian, kita pegang sungguh-sungguh. Al-Quran, hadis sebut begini, kita pegang sungguh-sungguh. Kata Ibrahim Al-Khawwas, bila kamu istiqamah dengan agama, itu dipanggil sabar. Sebab istiqamah ni mutuligat. Saudara Ayub Zaid, Saudara Isa Liza, payah. Nak istiqamah payah.
Itu yang Nabi kata. Ya, amal yang sikit tapi istiqamah. Nampak dah hadis tu? Amal yang sikit tapi istiqamah. Maknanya, tidaklah penting sangat sikit atau banyak. Banyak bagus, sikit pun tak kurang. Tetapi yang penting istiqamah Cikgu Ding. Istiqamah Cikgu Ding. Cikgu Ding tarik di bawah tu. Istiqamah. Soal banyak atau sikit, satu perkara. Yang lebih mustahak, istiqamah. Tengok tu, istiqamah ni yang sukar. Sesiapa yang istiqamah, kata Ibrahim Al-Khawas. Kata Ibrahim Al-Khawas, itulah orang sabar. Itulah orang sabar. Ya, orang sabar. Macam kita istiqamah tunggu suami balik malam-malam. Ya, dah balik, melepok di kedai, jumpa kawan-kawan lama. Sempat main zero peng dulu dengan kawan-kawan lama. Main tudung botol, main buah gandu. Main tarik lori, tank lori tu. Masuk dawa, tok pasir dan lori dan tank milu tarik dang lagi. Lah suami kita ni main malam-malam tu balik lewat, kita istiqamah tunggu. Sampai depan rumah tak marah, bang masuk bang makan dulu. Beri makan kenyang sampai tak boleh nak menapah dah. Barulah kita dudukkan di ruang tamu. Waktu tu nak marah sikit tak apalah. Sebab apa? Waktu tu suami tak larat nak melawang dah, dia kenyang, dia tenggelam dalam kusyung hak tenggelam tu sikit. Cikgu Din ya. Kena sabar. Kena sabar. Amru bin Usman pula kata sabar ialah tetap bersama Allah. Sabar ialah tetap bersama Allah dalam apa jua keadaan pun. Sama ada tengah gembira, dapat nikmat, syukur ya Allah, engkau beri ujian kepada aku ni agaknya. Begitulah. Manakala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq pula kata, yang dimaksudkan dengan sabar ialah tidak menentang takdir yang ditentukannya. Yang dimaksudkan sabar ialah tidak menentang takdir yang ditentukannya. Semoga Datin sihat, Datuk. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan berkat doa sahabat-sahabat dan Abang Azizi selamat berkat kita semua ya. Dan kita terima semua takdir Tuhan dengan baik, dengan sangka baik, dengan redha. Alhamdulillah ya Allah. Ya, bini beleber, makna bini berletir ya. Pun kena sabar juga tu, betul Ding. Kena sabar Cikgu Ding. Orang rumah kita beleber, beletir sikit-sikit, biarkan dia. Jangan ambil peduli. Kalau boleh, dengar Walkman di telinga. Dengar. Tu dia. Biar dia beleber tak apa. Kita dengar Walkman, baik. Raghib Al-Asfahani berkata, sabar ialah menahan diri ya, menurut apa yang diharuskan oleh akal dan syariat. Maknanya kita sabar, kita tahan diri. Tetapi biar benda tu syarak izinkan. Janganlah sampai metang lah kita belajar petang ni. Sabar ni, kita sabar siapa dak cerdik kita Cikgu Ding. Tak. Orang usik bini kita sabar. Sabar tak apa. Orang usik anak kita, sabar. Siapa kata sakit dalam dada ni, orang panggil tak cerdik sangat. Punya sabar, kebetulan jambatan kampung dia tu runtuh, air tak dalam sangat. Jambatan pun tak panjang sangat. Maka dia kata apa? Awak mari sini cuba baring sekejap. Saya nak buatkan awak ni jadi jambatan sementara, siap jambatan baru. Kita pun baring. Sabar orang pijak. Sabar orang naik atas kepala. Sabar. Ni tak betul. Ini tak betul Cikgu Din. Tak betul Cikgu Din ya. Saudari Linda Jalil ya, betul. Dengan anak-anak sabar. Nur Asyah kelakar sangat tu, beleber ya, yakni berletir. Beleber ni bahasa Terengganu lah. Perkataan baru betul. Ya. Sabar tak kena tempat, betul. Jangan. Bila tak kena tempat, itu bukan dipanggil sabar. Ya, agama ni ada keizahan. Orang Islam ada kehormatan dia. Kehormatan dia. Baik. Manakala Ibnu Athaillah berkata pula,
Yang dimaksudkan dengan sabar ialah apabila ditimpa musibah, penerimanya tetap di dalam keadaan baik. Dia terima musibah, cobaan dari Allah, dia dengan kehendak Allah, hidayah Allah, lorongan Allah, dia tetap baik. Sangka baik pada Allah. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Kita semua miliknya Allah. Dari Allah kita datang. Kalau Allah nak ambil pun, mutlak bagi Allah. Semuanya kerana Allah. Betul. Itu maksudnya Abang Rani. Itu maksudnya Abang Meswandi Mahari. Sukar macam mana kita nak jadi orang sabar. Itu yang kita nak belajarnya, tata caranya, contoh-contoh orang tasawuf dahulu bersabar macam mana. Ini yang kita nak belajar ini baik. Tu kata dia. Ta'rif ini seolah-olah menterjemahkan apa yang dinyatakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali kita. Apa kata Imam Ghazali? Sesiapa yang ditimpa sesuatu musibah, walaupun ia tidak mengeluh, tetapi sifatnya berubah dari kebiasaan, ya, maka itu tanda dia tidak redha dengan apa yang menimpanya. Bayangkan saudari Hartini dan Siti Arsh dan juga saudara Ayub Zaid, cuba dengar ya. Cuba dengar apa kata Imam Ghazali. Satu orang menerima ujian dari Allah, dia tak mengeluh. Asyik saya saja kena ni. Dia tak mengeluh pun. Dia diam saja. Cuma kata Imam Ghazali, berubah sifatnya dari ceria kepada tak larat. Daripada suka tegur orang Cikgu Din, dari jauh nampak, tu apa khabar tu? Tapi bila dah terima ujian pada Allah, dia tak bercakap, masa muka dia tak mengeluh. Ini pun kata Imam Ghazali, ia sedang menunjukkan sifat dia tidak redha dengan takdir Allah. Maknanya kalau kita menerima berita yang musibah, cobaan, kita menangis, tak apa, sebab itu sifat manusia. Tetapi diberitahu oleh Imam Ghazali, orang yang betul-betul yakin dengan Tuhannya, sangka baik pada Tuhannya, istiqamah bersama Tuhannya, maka apa saja yang datang sekalipun musibah, dia yakin, dia tawakal, dia istiqamah, dia sangka baik kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Bayangkan tu Kak Wan, bayangkan tu rakan-rakan sekalian, ya, rakan-rakan sekalian. Macam saudara-saudari, sahabat-sahabat kita yang petang ni menonton live FB kita ini daripada seluruh dunia, sampai ke Eskimo, Kutub Utara pun ada, seorang dua tu, ada. Masing-masing belajar tajuk sabar daripada mengantuk, sabar. Termasuk sabar juga, nak cari ilmu, nak buat bekal, nak cari ilmu, nak buat bekal. Sebut banyak kali, nak cari ilmu, nak buat bekal. Nak tidur ni, pasal besok bangun tidur, nak cari ilmu, nak buat bekal. Nak cari ilmu, nak buat bekal. Itu dia ya. Baik. Bahkan di dalam mentakrifkan sifat sabar ini, ulama tasawuf yang terkenal iaitu Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ni siapa? Sari As-Saqati iaitulah bapa saudara Junaid Al-Baghdadi, saudari Efi. Saudari Efi, Sari As-Saqati ialah pak saudara Junaid Al-Baghdadi. Mak Tahir, saya dari Indonesia, Datuk. Terima kasih saudaraku Mak Tahir daripada bumi Indonesia. Doakanlah kami juga di sini. Baik. Sari As-Saqati, di saat ia ditanya tentang ta'rif sabar, pak saudara kepada Junaid Al-Baghdadi, orang tasawuf, guru tasawuf. Dia tengah mengajar, tiba-tiba orang mari tanya, Tuan Guru, sabar ni apa maksud ya? Tiba-tiba dia nak jawab takrifan itu
kakinya disengat kala jengking. Tengok tu. Kakinya disengat kala jengking berulang kali. Tetapi dia tak alih kakinya. Maka jemaah yang bertanya tadi terkejut. Kenapa Tuan Guru tak alih kaki tu? Dia kata, aku malu nak jawab takrifan sabar yang engkau nak tanya tadi. Kalau aku pun belum sabar daripada sengatan kala jengking ini. Allahu Akbar, Cikgu Din. Macam mana tu Cikgu Din? Dah kalau kita dah jalan dalam hutan, jangka trekking, hiking bukit, gunung sekian, terserempak rimau. Jangan lari sebab sabar. Jangan panjat pokok sebab kita dah belajar masuk tajuk 12 dah tajuk sabar. Adakah begitu? Tidak Cikgu Din. Tidaklah sampai begitu. Kita dah belajar tadi sabar ialah benda yang diharuskan oleh akal dan syariat. Akal kata lari, bahaya. Syariat kata kalau dalam keadaan darurat boleh makan hatta benda yang haram pun. Contoh khinzir dalam hutan, dah kalau tak ada sangat dah benda daun kayu apa semua sekali, tak ada dah. Batu-batu pun dah habis belaka dah. Biasa kita makan batu, makan rebus, celor batu, sira batu, buat pengak batu makan. Batu pun tak ada, kayu tak ada, daun tak ada. Yang ada khinzir, boleh makan. Mana selama mana diharuskan syarak, diharuskan juga akal, maka kita kena ikut sabar tahapnya diharuskan syarak dan akal. Tetapi apa yang dibuat oleh Syariat As-Saqati ni nak menunjukkan jiwanya dengan Tuhan lain. Makna kita dengan Tuhan ada tahap jiwa kita, makam kita. Orang semakin tinggi makamnya dan jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kadang berlaku benda-benda yang kita fikir, takkanlah sampai begini. Itu kata kita. Tapi orang yang penuh hatinya, jiwanya kepada Allah, lain tindakannya, lain ya Cikgu ni ya. Lain. Macam kita dah sebut semalam dalam tajuk redha. Ingat tak Zunnun Al-Misri, tokoh tasawuf, melawat kawannya yang juga ahli tasawuf sedang terbaring sakit. Lalu Zunnun Al-Misri rasa tak sedap sikit sebab dengar kawannya yang sedang terbaring, ahli tasawuf juga, bunyinya seakan-akan mengeluh, mengerang. Macam mengeluh begitu. Maka dinasihatlah olehnya Zunnun Al-Misri kepada kawannya. Kata dia, sahabatku, tidakkah kamu tahu kita sakit-sakit ni, cobaan Tuhan ni, Tuhan pukul kita sikit je. Maka tidak kasih, tidak sempurna kasih kita, cinta kita kepada Allah kalau kita tidak bersabar menerima pukulan dari Tuhan kita. Maka kawannya yang terbaring tadi, yang disangka oleh Zunnun tu sedang mengeluh mengerang tu kesakitan, tak, dia senyum. Maka dia jawab, dia kata, Zunnun, bukan begitu yang sepatutnya engkau kata kepada aku. Sebenarnya engkau dengar bunyi mengeluh mengerang ni bukan. Apa yang patut engkau kata kepada aku ialah tidak sempurna kasih seorang hamba, cinta seorang hamba kepada Tuhannya kalau dia tidak menikmati pukulan dari Tuhannya. Aku yang kamu dengar bunyi tu, aku bukan mengeluh, aku nikmati. Sedapnya sakit gauk. Contoh Cikgu Ding. Allah sedap sangat ni. Sedap sangat sakit pinggang ni. Contohnya Cikgu Din. Kalau ada orang begini Cikgu Din, macam manalah. Dok. Mestilah kita akan ikut dia. Tanya hati awak ni macam mana ya. Sampai cobaan sebesar ini pun menjadi baik. Molek betul dengan Tuhan. Itu dia Cikgu Din. Baik. Itu dia. Ni yang dikatakan oleh Syari As-Saqati. Syari As-Saqati telah menyebut begitulah ta'rifan dan juga contoh sifatnya. Kita masuk tajuk berikutnya, iaitulah pembahagian sabar. Pembahagian sabar. Cuba tengok muka surat masing-masing di rumah. Pembahagian sabar. Ni macam di skrin kita ni ya. Pembahagian sabar Cikgu Din, cuba tengok.
Saya bacakan. Syekh Abdul Qadir Isa di dalam Haqaiq Anit Tasawufnya, hakikat-hakikat bertasawufnya, menukilkan pandangan para ulama terhadap pembahagian jenis sabar. Mana sabar ni rupa Encik Guding ada pembahagian juga. Dan pembahagiannya kita dah sebut dah tadi. Tapi mari kita dengar sekali lagi Encik Guding. Pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Semayang, ya. Semayang Al-Quran sebut tu. Apa ni? Wa'mur ahlaka bis salah tu. Wastabir alaiha tu, ya, ingat tak? Suruhlah ahli keluarga kamu solat. Jangan tinggal, jangan culah, jangan cakduh semayang ni. Semayang betul-betul. Ya, jangan macam semayang tak ada tamaninah, jangan semayang. Dan hendaklah wastabir alaiha, sabar dalam mengerjakan semayang. Nampak tak situ? Satu pembahagian sabar ialah kamu sabar dalam melaksanakan tuntutan yang Allah suruh. Kedua, kamu sabar di dalam meninggalkan larangannya. Betul, Efi? Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Betul. Kedua, Efi, sabar dalam meninggalkan larangan. Jangan buat ini. Jangan makan benda syubhah. Harta orang jangan kita ambil. Jangan kita ananya orang. Apa lagi? Bisikan syaitan kita jauh. Bisikan yang lebih halus daripada syaitan tapi dekat dengan kita, iaitulah nafsu kita sendiri dalam jiwa. Kita hati-hati dengannya. Ini contohnya. Ini contohnya. Dan ketiga, Efi, Lia, ialah sabar di dalam menerima cobaan atau musibah dari Allah. Satu, sabar dalam nak laksana ketaatan. Kedua, sabar dalam nak tinggal larangan. Ketiga, sabar menerima takdir. Takdir kita ni memanglah tak sama setiap orang. Tak sama setiap orang. Ada orang begini, ada orang begitu. Ada orang bahagian begini, ada bahagiannya orang itu begitu. Tidak sama. Tidak sama, ya. Nah, ini pembahagian sabar. Maka dihuraikan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan padanya bermaksud seseorang hamba itu sentiasa beristiqamah dalam mentaatinya, sentiasa beribadah kepadanya dengan segenap penyerahan zahir dan batin, melaksanakan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran, serta sentiasa bersabar, ya, sentiasa bersabar ketika menghadapi segala rintangan sepanjang ketaatan itu dilakukan. Bukankah setiap manusia yang melaksanakan ketaatan pasti diuji? Pasti diuji, Nurbaiti. Pasti diuji dengan pelbagai musibah dan dugaan. Dengar firman Allah ini. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan serulah supaya membuat kebaikan dan laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala yang menimpa kamu. Surah Luqman ayat 17. Surah Luqman ayat 17. Manakala sabar di dalam meninggalkan larangan yang pula bermaksud seorang hamba itu berjihad lawan hawa nafsu yang sentiasa cenderung kepada memperhambakan diri selain daripada Allah. Hamba kepada nafsu. Jangan lawan, jihad, biar jadi hamba kepada Allah. Biar nafsu tu hamba kita. Dengan mujahadahnya itu, seseorang hamba akan berusaha membersihkan jiwanya dari kerosakan bisikan syaitan dan nafsu ke dalam jiwanya sehinggalah ia sampai kepada kurniaan janji Allah sebagaimana Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari redha kami, benar-benar akan kami pimpin mereka kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.
Surah Al-Ankabut. Bahkan dengan sebab mujahadahnya itu Allah menganugerahkan padanya syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bersabar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun bagi orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Suratun Nazi'ah. Manakala sabar dalam menerima musibah pula, seseorang hamba itu menyadari dengan sungguh-sungguh bahawa dunia ini hanyalah tempat ujian. Betul. Betul. Suatu hari Asy-Syibli ditanya oleh muridnya, apa tujuan Allah cipta dunia? Apa tujuan pula Allah cipta akhirat? Maka jawab tokoh tasawuf besar ini Asy-Syibli rahimahullah alaih. Kata dia, adapun tujuan Allah cipta dunia sebagai tempat menguji manusia. Adapun sebab Allah cipta akhirat adalah sebagai tempat Allah membalas sesiapa yang sabar ketika menerima ujian di atas dunia dulu. Dunia memang tempat diuji. Akhirat untuk Tuhan balas siapa yang sabar dulu, terima ujian dulu, atas dunia dulu. Ya betul. Ya betul. Baik. Ya saudara Nuwairi Samsudin saya. Anak saya kena air panah di rumah pengasuh masuk umur dia 9 bulan. Melecur 20%. Sekarang umurnya dah 4 tahun. Jika masa itu saya ambil tindakan undang-undang atas pengasuh dia, adakah saya menentang takdir? Tidak. Kita dah sebut tadi Nuwari, maksud sabar apa yang diharuskan syarak dan akal. Kalau syarak kata boleh sabar, orang ganggu bini kita, kita nak sabar lagi? Tak. Maknanya agama tidak meletakkan sabar sehingga orang tak ada ikhtiar. Sabar sehingga orang tak boleh nak jaga maruahnya, haknya. Tidak. Ni kita dah belajar tadi. Kita dah sebut tadi. Ya. Maknanya dunia hanyalah tempat ujian dan cubaan dari Allah, serta ia adalah bersifat sementara bagi menguji keimanan dan ketakwaan makhluk terhadap Khaliqnya. Sesungguhnya ia juga merupakan satu tarbiyah, yakninya didikan dari Allah agar menyedari hakikat kehambaan serta menyedari betapa lemahnya manusia yang tertakluk kepada kudrat dan iradatnya Allah semata. Inilah yang difirmankan Allah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suratul Baqarah tu. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa segala sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Apabila manusia menyadari keagungan Allah yang berkuasa mutlak terhadap urusan hamba-Nya, maka ia dapat membuka jiwa kepada kelapangan dalam bersabar, redha dalam kesusahan, serta kaya dalam kefakiran. Benarlah kata Sufi yang terkenal, Zunnun Al-Misri. Apa katanya? Sabar ialah menjauhi perkara-perkara yang maksiat, tetap tenang dalam menghadapi musibah, dan menzahirkan kekayaan di saat kefakiran dalam medan kehidupan. Inilah pembahagian sabar menurut ulama tasawuf yang kita sebut tadi. Apa dia? Syekh Abdul Qadir Isa, saudara Nuwairi, alhamdulillah. Saudari Ina Azman, ya betul. Menerusi definisi dan pembahagian yang telah dinyatakan, mudah-mudahan kita dapat menyelami kemanisan bersabar dalam menghadapi tarbiyah darinya. Maka dibawa dua contoh. Satu contoh kita dah sebut, Zunnun Al-Misri dengan rakan tasawufnya. Ya, yang bersabar menerima sakit sehingga dia kata, aku nikmati sakit ini. Satu. Contoh kedua, Asy-Syibli, dia menguji murid-muridnya. Murid-muridnya datang kepadanya, berhimpun dalam satu kumpulan dekat dengannya. Maka tiba-tiba Asy-Syibli kata, adakah betul-betul kamu sayang kepada aku? Katanya murid-muridnya, kami sayang, kami kasih, kami cinta sangat kepada Tuan Guru. Maka Asy-Syibli diriwayatkan mengambil batu-batu kecil, dibaling. Dibaling, kata orang Kuala Berang, baling. Kalau kata orang Kuala Lumpur, plekong, petong. Plekong, petong, bening, kalung. Ini kata orang Kuala Lumpur. Kalau orang Terengganu, dia kata apa dia? Baling. Dia baling. Bila baling, orang lari.
Maka Syibli kata, kamu semua berdusta. Kalau benar engkau kasih kepada aku, nescaya engkau sabar. Dengar tu, menerima ujianku. Teringat kita ya. Kita kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi hidup kita tidak begitu ya. Lain daripada apa yang kita sebut dalam doa iftitah itu ya. Inilah. Maka kata Syibli, kamu berdusta. Allahu Akbar. Takut rasa Cikgu Din. Takut rasa. Dan contoh yang ketiga, yakni yang terakhir. Mungkin surat akhir dah kita sebelum masuk asar ni. Bahkan jika kita selami kesabaran mereka yang telah melalui ujian demi ujian dari Allah, sebenarnya ia terhasil dari kefahaman mereka terhadap sifat kesabaran yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa seolah-olah aku melihat sendiri dengan mataku bagaimana di saat Rasulullah SAW menceritakan baginda dipukul oleh kaumnya sehingga mengalir wajah baginda dengan darah. Sambil mengesak wajah yang berlumuran darah itu, baginda mengangkat tangan lalu mengucapkan, Ya Allah, ampunlah umatku. Ampunlah mereka itu. Mereka tidak tahu aku ini Nabi mereka. Tengok tuan. Nampak tak sabar Nabi? Nampak tak tinggi makam sabar Nabi? Sanggup lagi balas dengan kebaikan? Ini katanya Hasan Al-Banna, jadilah kamu seperti pokok yang berbuah. Dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, kamu balas dengan buah-buah yang masak, yang manis. Mana Nabi tunjuk macam mana? Orang pukul Nabi sampai berdarah, riwayat kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi angkat tangan, Ya Allah, sambil kesak darah. Ya Allah, ampunlah mereka, Ya Allah. Tengok tu. Subhanallah, betapa kesempurnaan kesabaran yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima ujian darinya. Segala kepahitan dan rintangan dihadapi dengan redha dan tabah dalam menggapai anugerah yang dijanjikannya. Bukankah di sebalik setiap kesukaran itu pasti ada kemanisan yang menunggu? Oleh itu bersabarlah. Bersabarlah. Ini yang telah kita baca. Sudah pun tamat tajuk sabar kita. Semalam kita dah belajar tajuk redha. Hari ini kita belajar pula tajuk sabar. Apa lagi yang tinggal baki daripada pengajian kita ini? Bagaimana kita nak beramal dengan apa yang telah kita belajar itu? Maka berdoa pada Allah ya. Ya Allah, aku sudah belajar. Engkau lorongkan hidayah untuk belajar ya Allah. Maka tolonglah aku untuk amalkan apa yang kami belajar itu. Mudah-mudahan engkau terimalah apa yang engkau beri ilmu, engkau beri hidayah untuk beramal. Kami dapat beramal dengannya walaupun serba-serbi kurang. Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah amal kami yang tak banyak itu. Ini dia ya. Ini dia ya. Mudah-mudahan selamat berkat, bersabar ya, akbal setia. Mudah-mudahan dalam keadaan setia, keadaan kebal kerana namanya pun akbal. Begitu juga bidadari bonda. Terima kasih sama-sama. Kak adik Dr. Safiah, saya pun begitu juga. Kita dah habis tajuk sabar. Sebelum kita berhenti, nak sebut nama kawan-kawan seorang-seorang tu, boleh kita sebut laju-laju sikit ya. Kerana yang masuk malam ni ramai, petang ni ramai. Saya anggarkan 3 juta orang, termasuk daripada Eskimo, Kutub Utara dan jauh yang datang tengok ni. Apapun terima kasih kepada Mutoliga, Lia Ia dan juga Syekh Syahri Yunus Poklong dan juga Syukri Idris serta Abang Samsudin dan Kak Nur Saadah Long Rashid Redha daripada Puchong, Abang Haslin Hasan, Zarul Kamal, Zulkifli Mahadi. Begitu juga Liari, Lia Ia, Muhammad Filtanah, Cikgu Din, Maziyah Syu'i dan juga Abang Haslin Hasan, Kak Ruzi dan Hasan Ar-Rifai. Begitu juga Soleh TBC, Suhaimi Maknuh, terima kasih. Hasan Ar-Rifai Muhammadi, Suhaimi Maknuh, Muhammad Syaifuddin Abanding daripada Bank Rakyat, Linda Jalil,
Begitu juga Ida Saudah Mahmudin, Kak Roslah daripada Kuala Berang, Abang Hasling Hasan Muhammad Filtanah, Linda Jalil, Kak Fika Hasan yang designer buku-buku kami semua sekali. Begitu juga Kak Maznah Mamat Nurbaiti Muhammad Nur, terima kasih. Farihani dan juga Nur Hayati Rajikan, Kak Wan Narita, dan juga Ibnu Daud dan Efi Rahmat yang tak putus-putus menulis nota untuk kita. Alia Abraham daripada Putera, Hai Ina Azman dan juga Linda Jalil, Kak Noria Hasan Maziah Syuib, Ziyad Adrami daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Muhammad Zawawi, dan juga Mak Ani daripada Persing Sembilan, Cik Mak Suhaimi. Begitu juga Kak Azura Abdul Karim bin Akbal Setia dan Maznah Mamat serta Ibnu Daud. Tak lupa juga saudara Muhammad Yasin daripada Johor, Anti Nyonya Ali, Kak Fikah, Azlinda Abu Bakar pengakap Skau Anak Serigala kita itu, Nur Mimi Mansur, Nur Juliana Mak Arab adik Ju kita, Azlinda Abu Bakar, Nur Maizura Mustafa kawan saya sekolah rendah. Begitu juga Mutuligap, Profesor Dr. Muhammad Nazri. Malam ni pakai piah sekali Ustaz Datuk, insya-Allah baik. Begitu juga Abang Samsudin, Abang Sabri Muhammad Zaki, Nik Roslina, Nik Ahmad, Saufi Abdul Manaf, rakan-rakan Nur Maizura Mustafa, Abang Azizi Musa, Suzi lah saya, sahabat saya. Begitu juga Amiruddin, Kak Noria Hasan, terima kasih. Ina Azman, Ayub Zaib, Mutoliga, Isa Liza. Begitu juga rakan-rakan yang lain ni ramai. Nur Saadah Lun, terima kasih Kak Saadah. Radin Jamaliah, ibu daripada Johor. Nur Azizah, terima kasih. Nora M. Saai, terima kasih. Saudara Alwi Muda, terima kasih. Begitu juga Pak Long, Hamid Mit, terima kasih Hamid Mit. Abang Mamat Fitanah pada Kuala Berang, Kak Azura Abdul Karim pembaca berita TV3 kita ni dulu ni, sekarang dah jadi orang besar TV3. Sabrina Muhammad Ali, Ibnu Daud, kakak angkat saya tu ya, Kak Azura Abdul Karim. Kamsiah Haji Yahya, Nur Asia, Radin Jamalia, Salmi Ismail. Kak Maznah daripada Surah An-Nur, Surau Tuan Guru Harun Din, Mas Wandi Mahadi daripada Johor, Abdul Ghani, terima kasih. Saufi Abdul Manaf, terima kasih. Begitu juga Hartini Yusof, terima kasih. Siti Ar, Ayub Zaid, Rasyai. Tak lupa kepada Kak Uwan. Begitu juga Nurul Syarmin Kaswadi, terima kasih. Abang Hasling Hasan Makzul Zaul. Begitu juga Mak Tohi dari Indonesia. Kak Linda Jali, Nur Mimi Mangsu, Ina Azman Sahudin, Radin Feko Hasan, Muhammad Zahiruddin Ibrahim, Ustaz Uwais, terima kasih. Dr. Moza Haji Muhammad Zin, saya terima kasih bang. Seb Izhak, Kak Seb daripada USJ, terima kasih. Rusmini daripada Kuala Kangsar, terima kasih. Begitu juga Madinatul Munawwarah, terima kasih Madinatul Munawwarah. Sebab saya baca nama Madinah tu ya, teringat bandar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasimah Harun, terima kasih. Abang Izam saya. Tak lupa Rasimah Harun Maziah Syuib, Nurul Syarmin Kaswadi. Begitu juga Ustaz Uwais, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Dan juga Nurbaiti Muhammad Nur, terima kasih. Saudara Muhammad Yasin saya, Siti Akmal, sahabat karib saya, sekelas dengan saya ni Siti Akmal, Siti Ar, begitu juga Faizal daripada Bukit Mulia, Bukit Antarabangsa, terima kasih. Nuari Samsudin, terima kasih. Kak Roslah daripada Kuala Berang, Syekh Zamri Mustafa daripada Kelantan, Abang Haslin daripada Johor. Nuari Samsudin, terima kasih. Kak Rosimah, ya. Siti Akmal, alhamdulillah. Lagi Abang Hasli Hasan Johor, Faizal, Nur Maizura, Siti Akmal.
Tak lupa juga pada DJ Hulu Terengganu yang datang masuk juga dengan kita. Begitu juga saudari Efi Rahmat yang tulis nota kepada kita. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan padanya. Begitu juga Zehan Abbas. Tak lupa bidadari Bonda. Adik Safiah saya Dr. Safiah Khan pun ada juga. Begitu juga Kak Nur Saadah, Nurul Syarmin dan juga saudari Mazna. Dan rakan-rakan Hamid Mi Roslah Awang, Adi Adnia daripada Kawash kita, terima kasih. Mariza Mansur Salmi Mi, dan juga Mak Salmi Sabki Rasyai. Azila Naim, terima kasih Azila. Azman Maknun, terima kasih Man. Rakan-rakan yang lain, Nurlia Rahman, terima kasih Kak Nurlia. Zabidah Awan, terima kasih Kak Zabidah. Terima kasih kepada Kak Halimah Mahfuz. Terima kasih Kak Syarif Zaitun, Suryani Sulaiman, Abang Syukri Idris, Kak Rozita Abdullah, Alif Izanin Syafi'i, terima kasih Alif. Begitu juga Kak Syam daripada Bank Rakyat, terima kasih. Mak Zul, Abang Hasrin Nur Baiti, Ayanda Muhammad Ramli Nordin, dan juga Nur Hazlina Mak Jali, terima kasih. Begitu juga Rasimah Harun, Alia Abraham. Begitu juga Linda Jalin Suhami Maknoh Cempaka Putih. Dan juga Haji Arsyad sekeluarga daripada Shah Alam, orang lama di bumi Mekah ni. Ya, dan juga Nur Iman. Sedap lagu suara Datuk ialah Alhamdulillah Nur Iman, ya. Mudah-mudahan sahabat sekalian bertemu pula kita malam nanti dalam kuliah sirah nabawiyah kita. Kita berdoa Allah rahmati kita dan kedua ibu bapa kita, serta memberi petunjuk dan hidayah kepada kita dan anak, cucu, cicit, cuik, capai lambai kita semuanya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.